Okey, so kita nak belajar tentang ni kegunaan radioisotop. Okey. Tengok yang ni. Ini isotop yang stable Isotop yang stable. So kita ada karbon 12. Tahu kan karbon 12 tu apa? Karbon 12 tu yang contoh, bagi cikgu contoh karbon 12. Respon. Bahan apa yang ada karbon 12? Bahan apa yang diperbuat daripada karbon? Bagi contoh bahan yang diperbuat daripada karbon. Contohnya apa? Yang paling senang. Yang paling senang bahan yang diperbuat daripada karbon. Pensel. Ya, betul, pensel. So pensel tu kan kali hitam kan? Warna hitam kan pensel. So karbon lah tu, okey? Karbon 12. Dia diperbuat daripada karbon 12. Jadi karbon 12 dia bukan radioaktif Dia bukan radioisotop. Sebab dia stabil. So kita panggil dia isotop yang stabil lah. Okey, isotop yang tak stabil untuk karbon adalah karbon 14. Karbon 14 karbon 14 ni dia tak stabil. So bila dia tak stabil, dia adalah apa? Kalau tak stabil kan cikgu kata apa-apa yang tak stabil, nukleus dia tak stabil, kita panggil dia sebagai radioaktif. So dia akan mereput ataupun kalau tak nak sebut radioaktif, kamu boleh sebut radioisotop. Samalah radioisotop, radioaktif. Faham ke ni? Boleh? Boleh. So karbon 14 adalah radioaktif, radioisotop. Okey, yang macam ni natrium 23 ni yang stabil. Okey, yang kamu buat dalam eksperimen kimia Kamu letak natrium dalam air. Kamu ada ke buat eksperimen tu? Ke tak sempat buat? Ni masa form 4 kot. Ada ke kamu buat masukkan natrium dalam air? Nanti dengar bunyi his macam tu, ada tak? Ada. Okey, itu nama dia natrium 23 dia bukan radioaktif. Kejap Okey, dia bukan radioaktif. Yang radioaktif yang dia punya natrium isotop yang radioaktif adalah natrium 24. Natrium 24 tu radioaktif. Okey, ataupun radioisotop. Okey, lagi kejap, mana ni? Okey ni, kobalt 59. Yang tu stabil. Yang tak stabil ni, kobalt 60 ni tak stabil. So dia radioaktif lah, radioisotop. Okey, plumbum 207 ni stabil. So dia bukanlah radioaktif Yang tak stabil ni, plumbum 210 ni dia tak stabil. So dia radioaktif, dia radioisotop. So radioisotop ni dia akan buat reputan lah, dia akan keluarkan sinar radioaktif, dia akan mereput dan diam dia kan. Dia akan senyap-senyap dia mereput dia bukan macam meletup-letup. Dia mereput senyap-senyap macam tu. Okey. Jadi ada kegunaan dia radioisotop ni. Ada kegunaan dia. Okey. Ini abaikan ni, tak ada apa ni. Okey. So apakah kegunaan dia? Contohnya sebagai ejen penyurih. Okey, ejen penyurih. Ini gambar apa ni? Ini sebenarnya cleanser thyroid. Kat mana cleanser thyroid? Dah kamu dah belajar biologi. Kat mana cleanser thyroid? Dalam badan kan? Kat mana? Area mana? Kat mana cleanser thyroid? Siapa tahu? Thyroid. Kat mana cleanser thyroid? Kat tekak. Ya, kat tekak. Kat tekak Ke kat tengkuk? Kat tengkuk kan? Mana ke? Ni muka. Ni tengkuk. Kat sini lah cleanser thyroid. Okay. Ni cleanser thyroid. Okay. Kita nak tengok cleanser thyroid ni sihat ke tak sihat. Kan? Okey ke tak okey cleanser thyroid ni. So, kita pun suntik. Kita suntik. Macam vaksin kan suntik. Kita suntik lah. Kita suntik radioaktif. Okey, kita nak suntik radioaktif apa ni? Kita nak suntik ni iodine 131. Suntik.
iodine 131. Okey, bila kita suntik, okey, kenapa kita, okey, sekarang saya nak tanya, bila kita suntik iodine ni, iodine dalam bentuk apa? Pepejal ke, cecair ke, gas? Ha? Cair. Okey, iodine mesti dalam bentuk cecair sebab nak suntik kan. So kena dalam bentuk cecair lah. Okey, kemudian cecair iodine pun masuk dalam badan kamu. Okey, sekarang ni nanti akan serap iodine ni adalah glandular thyroid Glandular thyroid ni akan serap iodine. Okey. Sekarang ni bila iodine masuk dalam badan, iodine dia radioaktif kan. So dia akan mereput lah. Okay, bila dia mereput, okey, sekarang ni kamu rasa iodine ni keluarkan sinar apa? Boleh tak iodine ni keluarkan sinar alfa? Kan ada 3 jenis sinar kan? Kita ada sinar alfa, lepas tu sinar beta dengan sinar gamma. Kamu rasa iodine ni dia keluarkan sinar alfa ke? Tak. Ya, betul. Okey, betul iodine dia tak keluarkan sinar alfa. Okey, kalau iodine masuk, dia boleh keluarkan sinar alfa, apa jadi? Nanti kamu dah lah suntik iodine dalam badan. Lepas tu iodine keluarkan sinar alfa. Bila ada banyak sinar alfa dalam badan, boleh ke sinar alfa tu nak keluar daripada badan kamu? Tak boleh kan? Sebab sinar alfa kan dia tak boleh tembus kertas. Kalau sinar alfa tak boleh tembus kertas, jadi badan manusia pun dia tak boleh nak tembus keluar. Sebab itulah kita guna iodine, sebab iodine ni dia tak keluarkan sinar alfa. Kita tak nak sinar alfa Kita tak nak sinar alfa ni terperangkap dalam badan kamu. Jadi kita ambil lah radioaktif yang tak keluarkan sinar alfa. Okey. So iaitu iodine. Jadi iodine 131 ni dia hanya mengeluarkan sinar cikgu rasa dia hanya mengeluarkan sinar beta dengan sinar gamma je. Sebab sinar beta dengan sinar gamma ni boleh keluar. Kalau kita suntik iodine dalam badan, nanti sinar beta dengan sinar gamma dalam badan kamu ni boleh keluar daripada badan kamu. So kita nak dia keluar. Faham tak ni? Cara nak pilih radioaktif. Faham. Faham dia bukan semua radioaktif boleh masuk dalam badan kita Nak suntik. Iodine 131 selamat untuk disuntik. Sebab dia keluar bila masuk dalam badan, dia akan keluarkan sinar beta dengan gamma. So kamu tahu beta dengan gamma ni boleh keluar daripada badan kamu. So tak adalah bahaya. Okey, sekarang ni kita nak tengok glandular thyroid ni. Okey. Kalau glandular thyroid tu aktif, kalau glandular thyroid tu aktif, dia bahaya dia bahaya. Maksudnya kita kena buat rawatan lah kena buat treatment lah dengan glandular thyroid dia sebab terlampau aktif. Bila aktif dia ada banyak sel-sel aktif, dia bahaya. So macam mana nak tahu dia aktif ke tak? Okey, kalau kita suntik iodine, nanti glandular thyroid tu dia akan banyak serap. Dia akan banyak serap iodine. Okey, dia banyak serap iodine. Okay, sekarang ni macam mana nak tahu glandular thyroid tu banyak serap iodine? Mesti kita kena ada alat pengesan kan? So kita guna alat pengesan apa? Okey, alat apa untuk kesan sinar radioaktif ni? Selalunya kita guna tiup apa? Tiup GM kan? Tiup Geiger Müller. Okey, so bila glandular thyroid ni serap iodine, okey, so iodine ni akan diserap oleh glandular thyroid. Kemudian iodine ni dia akan mereput lah dalam glandular thyroid ni. Okey, iodine tu akan mereput. Bila dia mereput, dia keluarkan sinar apa? Dia keluarkan dia akan keluarkan sinar beta dan juga sinar gamma. So kalau glandular thyroid tu banyak serap iodine, so dia banyaklah mereput dan dia banyaklah keluar sinar beta dengan sinar gamma. Nanti sinar beta dengan sinar gamma tu akan keluar daripada tengkuk ni. Okey, kemudian dia akan dikesan oleh tiup GM. So tiup GM tu akan buatlah bunyi dia. Tahu kan bunyi tiup GM macam mana? Macam bunyi jam loceng. Klik 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 klik. Macam itulah bunyi tiup GM. Lepas tu nanti tiup GM ni dia akan tunjuklah meter kadar dia, okey? Dia akan ada meter kadar. Dia akan tunjuk bacaan. So kalau bacaan dia tinggi, itu maksudnya banyak kesan, dia banyak kesan sinar beta dengan sinar gamma. Maksudnya sinar beta dengan sinar gamma tu banyak diserap oleh glandular thyroid. Okey.
So kalau maksudnya kalau banyak diserap oleh kelenjar thyroid, maksudnya kelenjar thyroid tu aktif lah, okey, dia terlampau aktif. Dia serap banyak iodin. So iodin tu akan mereput, dia akan keluarkan banyak sinar beta dengan gamma dan dikesan oleh tiuk GM. Nanti tiuk GM akan tunjuk bacaan yang tinggi. So kita tahulah kelenjar thyroid tu aktif. So bila dia aktif, kita kena buatlah treatment rawatan. Okey. Kalau macam mana kita nak tahu kelenjar thyroid tu tak aktif lah? Kalau tak aktif, maksudnya apa? Penyerapan dia apa? Dia serap iodin tu banyak ke sikit? Kalau dia tak aktif. Sikit. Dia serap iodin tu sikit je lah, okey. So bila dia serap iodin tu sikit, ataupun mungkin dia tak serap langsung lah iodin tu. Okey, dia tak serap langsung iodin sebab dia tak aktif kan. Kalau dia serap pun mungkin dia serap sikit je. So kalau sikit yang dia serap, nanti iodin tu pun yang mereput pun sikit je lah. So yang keluar sinar beta dengan gamma pun sikit. Nanti tiuk GM tu dia akan kesan sinar beta dengan sinar gamma tu. So nanti dia akan tunjuk bacaan dia rendah. Bila bacaan dia rendah, maksudnya penyerapan iodin oleh kelenjar thyroid tu sikit. Menunjukkan kelenjar thyroid tu tak aktif. So bila dia tak aktif, dia tak bahaya lah. Okey. Apa jadi dengan lebihan iodin yang tak diserap tu? Kan sebab kelenjar thyroid ni tak aktif, so dia tak serap banyak iodin. So nanti iodin tu dia akan keluar lah, dia akan keluar daripada badan kamu, mungkin keluar melalui air kencing ke apa kan. Tiba-tiba ada colour kan air kencing. Macam tu lah. Faham tak benda ni? Faham. Okay. Tu kelenjar thyroid. Okay, next. Okay. Kan kalau macam pesakit kanser, pernah tak kan dia buat treatment, kita panggil dia radioterapi kan? Radioterapi. Okay. Terapi, PY Okay, radioterapi. Okay, radioterapi ni datang daripada perkataan radioaktif lah ya. Dia datang daripada perkataan radioaktif ataupun radioisotop. Maksudnya kan radioterapi ni dia menggunakan bahan radioaktif, okey, untuk merawat pesakit kanser. Sebabnya radioaktif, contohnya kan macam cobalt-60 ni radioaktif, dia ada sinar gamma. So sinar gamma tu dia boleh bunuh sel-sel kanser, okey. Sebab tu kita gunakan inilah cobalt-60 ni radioaktif sebab dia ada sinar gamma. Okey, dia boleh bunuh sel kanser. Okey, next. Dan juga sinar gamma juga boleh ni. Tak ada dalam ni. Dan juga digunakan dalam pensterilan. Macam ni, nak sterilkan. Okey, pensterilan. Pensterilan tu maksudnya kamu nak sterilkan dia, nak bunuh kuman. Kan dekat hospital kan ada banyak pisau lah kan untuk bedah, pisau bedah lah, apa lagi? Picagari lah kan. So benda-benda ni semua nak kena buang lah kuman kan, nak kena buang kuman. Dah lepas bedah orang kenalah basuh kan. Cara nak basuh dia bukan basuh pakai apa? Deterjen je. Basuh gitu je, dia kena guna sinar gamma untuk bunuh bakteria-bakteria, kuman-kuman kat situ. Itulah dia kegunaan dia. Boleh follow? Faham? Boleh. Boleh. Okay, next. Apa lagi kegunaan dia? Okay, kejap pasal ni. Okay, dalam bidang industri. Okay, dalam bidang industri. Contohnya industri nak buat plastik. Okay, nak buat plastik. Kilang plastik. So, kilang plastik tu pun bila dia nak buat plastik, dia bukan main buat je. Plastik tu sekejap tebal, sekejap nipis tak. Dia ada piawai dia, okay. Dia ada piawai yang perlu dipatuhi ketebalan plastik tu. So, cara dia nak tengok plastik tu tebal sangat ke, nipis sangat ke. So, dia akan guna ni radioaktif, iaitu dia akan guna strontium 90. Strontium 90 ni dia akan guna. Okay, kenapa dia guna strontium 90? Sebab strontium 90 ni dia hanya mengeluarkan sinar beta sahaja. Okay, dia akan keluarkan sinar beta sahaja. Okay, sekarang ni kita simpan radioaktif ni, strontium ni, kita simpan dalam bekas plumbum. Nampak tak bekas plumbum ni? Okay, lepas tu kat sini sebenarnya ada lubang Ada lubang.
Maksudnya sinar tu akan keluar atas je. Dia takkan keluar kiri, kanan ke tak. Dia keluar atas je. Sebab tu kena simpan dalam kotak bekas plumbum ni. Kemudian atas ni macam ada lubang kecil. Okey. Lepas tu mana plastik? Ni plastik. Mana kejap Yang atas tu plastik lah. Ni plastik. Okay. Ni plastik. Yang kali biru ni plastik. Kepingan plastik. Okey. Sekarang ni kenapa boleh tak kalau kita guna sinar alfa? Boleh tak gunakan sinar alfa untuk tengok ketebalan plastik ni? Tak boleh. Sinar alfa tak boleh sebab sinar alfa tembus kertas pun tak boleh kan. Kalau dia tak boleh tembus kertas, maksudnya plastik pun dia tak boleh tembus. So tak bolehlah nak ukur ketebalan plastik, sebab tu tak boleh guna sinar alfa. Okey, kalau kita guna sinar gamma. Sinar gamma, okey, kalau sinar gamma boleh tembus kan? Ingat tak sinar gamma dia boleh tak tembus ke kertas? Kamu ingat tak pasal ni? Kuasa penembusan. Sinar gamma dia boleh tembus kertas kan? Kertas pun dia boleh tembus, aluminium pun dia boleh tembus sebab kuasa penembusan dia sangat tinggi kan? So, plastik ni mestilah sinar gamma boleh tembus. Tapi kita tak nak guna sinar gamma sebabnya sinar gamma ni bukan setakat boleh tembus kertas aluminium, dia juga boleh tembus badan manusia. So nanti bahayalah untuk pekerja-pekerja kilang ni. So kita tak naklah guna sinar gamma Tak nak nanti membahayakan kesihatan. So paling selamat kita guna sinar apa? Gunalah sinar beta. Okey, sinar beta ni dia boleh tembus kertas kan. So kalau dia boleh tembus kertas, jadi plastik pun dia boleh tembus. Okey, dia boleh tembus. Dia boleh tembus. Okey. Okey, sekarang ni macam mana nak kesan sinar beta tu? Kita guna tiup GM lah, okey, macam biasa tiup GM, tiup gaya mula ni. So nanti dia akan tunjuklah bacaan dia tinggi ke rendah ke. Okey, sekarang ni kalaulah tiup GM tu dia tunjuk bacaan sinar beta tu tinggi. Okey, maksudnya apa kalau dia tunjuk bacaan sinar beta tu tinggi? Maksudnya kan sinar beta ni banyak boleh tembus plastik ni. So kalau dia banyak boleh tembus, maksudnya plastik ni apa? Tebal ke nipis? Respon. Ikut logik je. Fikir logik. Kalau banyak sinar beta boleh tembus plastik ni, maksudnya apa? Plastik tu tebal ke nipis? Nipis. Plastik tu nipis sebab tu lah sinar beta banyak boleh tembus. So nanti bacaan sinar beta dia tinggi. Okey, kalau lah sinar beta tu sikit je boleh tembus. Sikit je boleh tembus. Maksudnya bacaan sinar beta tu rendah sebab sikit je boleh tembus. Sikit je. So kalau sikit je boleh tembus, maksudnya apa? Plastik tu apa? Tebal ke nipis? Tebal. Plastik tu tebal, okey? Sebab bacaan sinar beta dia rendah kan, sebab sinar beta yang tembus tu sikit je. So itu menunjukkan plastik tu tebal. Itulah cara nak tahu plastik tu tebal ke nipis Dia pakai radioaktif, dia pakai radioisotop. Dia bukan ukur pakai pembabis ataupun dia tak ukur pun pakai apa? Tolok skru mikrometer. Tak, buang masa kan. So pakai je sinar beta ni. Okay, next. Sama juga ni nak mengawal kandungan bahan dalam tin. Kan macam nak buat tin sardin lah, tin lychee lah, apa-apa tin lah yang jual kat Tesco tu kan. So kandungan bahan dia pun mesti dikawal, tak boleh terlampau berat, tak boleh terlampau ringan. So dia adalah piawai dia. Okey, so cara nak ukur, nak timbang kandungan tin, dia tak adalah timbang satu-satu kan, pakai alat penimbang, buang masa kan. So dia pakai apa? Dia pakai sinar beta. Okey, sinar beta. So sama jugalah dia guna strontium nama dia. Strontium ni dia simpan dalam bekas plumbum. So nanti kat sini ada lubang. Okey, ada lubang. So nanti sinar beta tu dia akan keluar atas je. Okey. So nak kesan sinar beta sama je guna tiup GM. Okey. Nanti tiup GM tu akan keluarkanlah bacaan dia. Okey. Kalaulah bacaan sinar beta tu tinggi, maksudnya banyak sinar beta tu boleh tembus tin ni. Okey, dia boleh tembus tin ni. So kalau sinar beta tu banyak boleh tembus tin, maksudnya kandungan tin tu apa? Rendah ke tinggi? Respon. Rendah.
Ya, kandungan dalam tin tu adalah rendah. Sebab itulah banyak sinar beta boleh tembus. So bacaan sinar beta tu tinggi macam tu. Okey, tapi kalau bacaan sinar beta dia rendah, maksudnya apa? Sinar beta yang tembus tin tu sikit je, okey? Sikit je. So bila sikit je kandungan tin tu apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Kandungan tin tu tinggi. So itulah cara dia nak tengok kandungan tin dia rendah ke tinggi ke. Okey. Dia ukur pakai sinar beta je. Okey. Dah. Okay, next. Okey. Lagi satu cikgu nak tanya, kamu rasalah strontium ni yang yang kita simpan dalam bekas plumbum ni kan. Bentuk dia apa? Pepejal ke, cecair ke, gas? Mana yang sesuai? Kalau soalan fizik tanya nak letak bahan radioaktif dalam bekas plumbum ni kan. Dalam kilang tin ni, nak tengok kandungan tin ni. So dia punya radioaktif dia tu kan mesti dalam keadaan apa? Pepejal ke, cair ke, gas? Pepejal. Pepejal Kenapa tak boleh dalam keadaan cecair? Kalau kamu buat cecair nanti dia limpah kan cecair. Senang cecair kan susah nak dikendalikan kan. Nanti dia tumpah lah apalah. So tak sesuai lah guna cecair. Kalau guna gas, dalam keadaan bentuk gas pun tak sesuai. Nanti gas tu senang nak apa? Senang nak merebak. So paling sesuai guna bentuk pepejal. Faham ke ini? Boleh? Boleh. Okay, next. Ni nak mengesan kebocoran pipe bawah tanah. Bawah tanah tu semua ada banyak pipe. Tiba-tiba rumah kamu tak ada air kan sebab ada masalah pipe bocor dekat mana. Contohnya pipe bocor dekat templer, bahagian templer bocor. Okay, macam mana nak tahu pipe tu bocor kat bahagian mana? Kan jabatan air macam mana dia boleh tahu pipe tu bocor kat situ lah, kat sana lah, kat sini lah. Dia pakai radioaktif lah untuk radioisotop radioisotop lah. Untuk kesan kebocoran pipe bawah tanah dia guna ni natrium 24. Natrium 24 tu adalah radioisotop. Okey, radioaktif. So dia akan masukkan natrium 24 ni dalam dalam tangki air tu. Nanti contohnya kat tangki air dekat sini lah contoh Okey, nanti kita masukkan nanti natrium 24 tu dia akan mengalir lah bersama-sama dengan air ni. Okey, tiba-tiba kat sini ada bocor. Bila bocor mestilah air tu keluar kat sini tu lah. Air tu keluar kat bahagian bocor. Jadi natrium 24 tu pun akan mengalir keluar sekali sebab kat sini bocor. So bila dia bocor kat sini, okey sekarang ni natrium 24. Kamu tahu natrium 24 tu adalah radioisotop kan, radioaktif. So dia akan mereput. Bila dia mereput dia keluarkan sinar radioaktif. Okey, kamu rasa natrium 24 ni keluarkan sinar apa? Adakah dia mengeluarkan sinar alfa? Tak. Kalau sinar alfa, dia tak boleh tembus tanah ni Kertas pun dia tak tembus, tanah pun dia tak tembus. So natrium 24 dia tak keluarkan sinar alfa. Okey. Kamu rasa dia keluarkan sinar apa? Orang jabatan air. Sinar apa? Apa kakak? Beta. Ya, dia keluarkan sinar beta. Okay, natrium 24 ni dia hanya mengeluarkan satu jenis sinar je. Okay, sinar beta sahaja. So nanti sinar beta ni boleh tembus tanah. Bila dia tembus tanah nanti dia boleh dikesan oleh tiup GM. So nanti tiup GM tu dia akan keluarlah bunyi. Ada bunyi. Bunyi apa? Apa nama bunyi dia? Bunyi klik. Klik, 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 klik. Bunyi dia. Faham? Lepas tu dia akan tunjuk bacaan dia. Okay, ada bacaan dia. So kalau bacaan dia tinggi, maksudnya kat sinilah tempatnya pipe bocor. So kita tahulah pipe bocor kat sini. Boleh? Faham tak? Boleh. Okay. Natrium 24 ni hanya dikeluarkan sinar beta je Dia tak nak guna radioaktif yang sinar gamma. Sebab tahu nanti sinar gamma ni apa? Bahaya. Nanti dia boleh tembus badan manusia kan. So dia bahayalah untuk kesihatan. Sebab tu dia tak guna radioaktif yang keluarkan sinar gamma. Dia gunakan radioaktif yang hanya mengeluarkan sinar beta saja, iaitu natrium 24. Okey.
Sekarang cikgu nak tanya, natrium 24 ni agak-agak dia dalam bentuk apa? Pepejal ke, cecair ke, gas? Untuk dimasukkan ke dalam part air ni. Respon. Cecair. Dia dalam bentuk cair ya. So natrium 24 ni dalam bentuk cecair. So dia akan mengalir bersama-sama dengan air dan dia akan bocor bersama-sama kat sini. So kena dalam bentuk cecair lah. So itu pun kena fikir juga dari segi logik. Sebab tu pun keluar soalan nak dalam bentuk cecair ke, pepejal ke, gas. So kena fikir logik. Okay, next. Habis dah. Okay, dah. Dalam handout tu ada tak cikgu? Dalam handout kamu ada tak benda ni? Nota ni. Cuba tengok. Ada. Okay. Okay, next. Dari segi pertanian pula. Okay, kegunaan radioisotop dalam bentuk pertanian. Dia juga sebagai penyurih. Penyurih tadi penyurih nak tengok kelenjar thyroid kamu kan. Sihat ke tak sihat ke, aktif ke tak aktif kan kelenjar thyroid. Okay. Dia juga sebagai penyurih dalam pertanian. Nak tengok pokok ni perlukan banyak baja ke, perlukan sikit baja. Takkan nak buat eksperimen pula kan. Buang masa kalau buat eksperimen berminggu-minggu tu. So kita pakai je radioaktif. Caranya adalah dia letak phosphorus. Okay, phosphorus 23 ni. Kita nak bagi phosphorus ni diserap oleh tumbuh-tumbuhan tu. So mestilah dalam bentuk cecair ya. Sebab nak bagi serap. So phosphorus tu dia akan diserap bersama dengan baja. Okay. So kalau and then bila dia, okay, contohnya pokok kan. Ni contohnya pokok ni akar. Okay, kamu letaklah baja kat sini bersama dengan phosphorus. Okay, ni phosphorus. Ada banyak phosphorus kat sini. Okay. Kalaulah pokok ni jenis serap banyak baja, so dia akan serap banyak baja dan juga dia akan serap banyak phosphorus. So nanti phosphorus dengan baja tu akan mengalir ke batang-batang pokok, ke daun ni kan. So nanti phosphorus ni mestilah dia akan mereput sebab dia radioaktif kan, dia akan sentiasa mereput. So bila dia mereput dia akan keluarkan sinar radioaktif. Okay, dia akan keluarkan sinar radioaktif. Dia keluarkan sinar apa? Alpha tak mungkin lah. Okay, dia akan keluarkan sinar beta kan. Sinar beta lah pun paling selamat. Okay, dia akan keluarkan sinar beta. Okay, dia akan keluarkan sinar beta. So kalau sinar beta tu, okay, sekarang ni sinar beta ni nak dikesan oleh siapa ni? Dia akan dikesan oleh, ada alat special dia, apa nama dia? Satu-satunya alat untuk kesan sinar radioaktif, dia boleh kesan semua. Alpha boleh, beta boleh, gamma boleh. Tiup apa? Apa nama dia? Tiup? GM. So kalau dia tunjuk bacaan meter dia tunjuk sinar beta tu tinggi, maksudnya pokok ni dia serap banyak phosphorus. So kalau dia serap banyak phosphorus, maksudnya dia serap banyak baja. So pokok ni perlukan banyak baja. So itulah cara nak tahu pokok tu serap banyak baja ke, sikit baja ke. Kalau tiup GM tu tunjuk bacaan sinar beta dia rendah, maksudnya pokok ni dia tak serap banyak baja, dia tak serap banyak fosforus. So pokok ni perlukan baja sikit. Itulah cara dia nak tahu pokok ni perlukan baja banyak ke baja sikit. Macam tu. So kat sini kan ada nota dia kan. Semakin tinggi keaktifan fosforus, semakin banyaklah sinaran radioaktif. So semakin banyaklah penyerapan fosforus 23 oleh dan baja oleh tumbuhan. Okay. Okay, next, sebagai ejen pengawet, maksudnya apa-apa buah-buahan ke makanan yang terdedah dengan sinaran radioaktif, jangka hayat dia tahan lama. Tu lagi apa, ejen mutasi. Apa-apa biji benih yang didedahkan dengan sinar gamma ke, dia akan menghasilkan spesies tanaman baru. Lagi apa, ejen pensterilan. Kalau dari segi apa, serangga perosak tu, kalau kita dedahkan dengan sinar gamma, dia boleh buat mandul supaya dia tak membiak. Sebab kita tak nak banyak perosak. Okey, itu dari segi industri apa ni? Industri pertanian. Okey, dari segi arkeologi. Nak tahu usia fosil. Tulang-tulang dinosaur, tak pun tulang-tulang badan manusia kan. Kita pakai kita guna ni lah carbon 14 ni sebab dalam badan kita kan ada carbon 14. Betul tak? Betul. Sekarang dalam badan kita ada carbon 40. Kenapa dalam badan kita ada carbon 40? Sebab kita makan sayur. Makan sayur.
Kalau korang tak nak makan sayur pun, kamu mesti boleh dapat carbon 14 sebab kamu akan makan ayam, kambing apa semua kan. Dia orang semua makan sayur. So kalau dia orang ada carbon 14, kamu makan sudah kamu pun ada carbon 14. So kalau kita mati nanti nak tahu, contohlah okay. Contohlah kalau kita mati nanti kan. So nanti kita boleh tahulah tulang apa kat tulang rangka tu ada carbon 14. So dari situ kita boleh tahu usia bila kita hidup sebelum ni macam tu. So boleh tahulah usia dia. Sebab tu kita boleh tahu usia tulang dinosaur apa semua kan. Tahu dinosaur hidup zaman bila. Sebab dia buat kajian lah. Sebab tulang dinosaur ada carbon 14. Kan pakai setengah hayat. Ingat lagi tak setengah hayat ni? Ingat. Ingat. Okay, dan ada juga ni artifact. Artifact ni korang tahu ke apa benda? Artifact tu macam buku-buku zaman dulu kan. Sebab tu kan dalam muzium muzium yang kan ada bagi tahu Al-Quran ni dah daripada zaman bila kan. Kan korang ada tak pergi muzium? Tak ada. Cikgu tak tahu lah muzium mana cikgu pergi, dia tunjuk macam Al-Quran ni daripada zaman bila kan. Macam mana dia boleh tahu usia Al-Quran tu? Al-Quran tu salah satu contoh artifact lah. Okay, macam mana dia boleh tahu usia? Sebab Al-Quran kan apa-apa buku dia buat daripada kertas dia kan, dia buat daripada apa? Kulit haiwan, kulit pokok. Dia buat daripada tumbuh-tumbuhan kan. Kertas-kertas tu kan. So kalau tumbuhan tu ada carbon 14, so buku-buku ni pun ada carbon 14 lah juga. So sebab tu kita boleh tahu usia buku-buku tu, okay. Pakai setengah hayat. Itulah artifact, okay. Okay dah, habislah kegunaan video isotok. Okay, last. Try jawab ni. Okay, ni contoh soalan. Ni yang macam Cikgu Karunisa tu ajar kan. Yang macam mana nak pilih jawapan. Ini dalam kertas 2 Kertas 2 section. Dia ada section A, B, C. Ini bahagian essay. Kalau essay yang ni section apa tu? Section apa Cikgu rasa je. Cikgu rasa ni section B. Ni section B. Okey. Dia kata radioisotop digunakan sebagai penyurih untuk menentukan kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Dia nak tahu tumbuhan tu serap baja berapa banyak. So anda dikehendaki untuk menyiasat ciri-ciri radioisotop. Seperti ditunjukkan dalam jadual 12. So ada radioisotop W, X, Y, Z. Kamu nak kena pilih lah. Okay. Tentukan kesesuaian ciri radioisotop yang nak digunakan sebagai penyurih. Tentukan radioisotop yang paling sesuai yang boleh digunakan untuk mengesan kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. So kamu kena pilih kamu nak radioisotop yang mana, W, X, Y or Z. So kat sini kita ada keadaan jirim, setengah hayat dia, jenis sinaran, jenis pengesan. Okay. So nak tahu penyerapan baja. Kan cikgu dah cakap tadi pokok. Okay, ni contoh ni pokok. Ni akar dia. Ni tanah So kamu nak tengok akarnya serap banyak baja ke sikit baja. So kamu letaklah radioaktif dia sekali, okay. So radioaktif tu kena dalam bentuk apa? Kau nak bagi akarnya serap. Bentuk pepejal ke, cecair ke? Respon. Cecair. Mesti dalam bentuk cecair kan sebab kamu nak bagi akar pokok tu serap. So mesti dalam bentuk cecair. So kita buang yang pepejal ni, kita buang. Buang terus pepejal ni. So sekarang ni antara X dengan Y. Okay, next. Setengah hayat. Nak yang 2 tahun ke nak yang 14 hari dia punya setengah hayat radioaktif. Okay. Kamu nak buat kajian dengan pokok ni, kamu nak buat kajian dia selama 2 tahun ke? Tak. Tak kan? Kalau apa masuk setengah hayat? Setengah hayat tu kan maksudnya apa? Setengah daripada nukleus bahan tu akan mereput kan, nak menjadi bahan yang stabil. Dia akan mereput sampai jadi stabil. Kalau 2 tahun, lamanya nak tunggu dia mereput jadi stabil, betul tak? Takkan nak buat kajian selama 2 tahun. Kalau 2 tahun maksudnya kamu kena tunggu radioaktif tu mereput.
2 tahun. Dah 2 tahun baru dia mereput. Kan lama 2 tahun baru nak mereput. Bukan setakat dia mereput, kamu pun sekali boleh mereput kan. Nak tunggu 2 tahun ni lama sangat. So paling sesuai gunalah setengah hayat radioaktif, okay, setengah hayat radioisotop yang 14 hari. Maksudnya selepas 14 hari dia mereput. Untuk jadi setengah kan. So tak adalah lama sangat dia punya ni kajian dia. Tak adalah lama sangat nak tunggu dia jadi stabil. Okey. Faham ke benda ni? Boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu radioaktif ni bila kita masukkan radioaktif, nanti dia akan diserap oleh akar pokok ni kan. Nanti radioaktif ni dia akan mereput sebab dia kan radioaktif, radioisotop, dia kan tak stabil. So dia akan mereput sampai jadi stabil kan. So, bila dia mereput dia keluarkanlah sinar dia, okey. Dia keluarkanlah sambil mereput dia keluarkan sinar. Okey, sinar apa ni? Mestilah sinar paling selamat. Sinar apa? Beta. Sinar beta, okey. Sinar beta yang paling selamat. So tak adalah bahaya untuk kamu kan. Kalau sinar gamma nanti bahaya untuk kesihatan kamu. So kita guna sinar beta, okey. Dia boleh tembus keluar daripada pokok ni kan. Okey, kemudian bila sinar beta tu tembus keluar, okey, daripada pokok, nanti kita nak kesan pula. Kita nak kena kesan. Sinar beta tu banyak ke sikit ke yang dikesan. So pakai apa? Alat yang paling sesuai untuk kesan sinar beta. Tube GM. Tube GM. Okey, kenapa tak boleh guna ni pembilang bunga api ni? Siapa ingat? Pembilang bunga api dia hanya boleh kesan satu jenis sinar je. Sinar apa? Siapa ingat? Pembilang bunga api dia hanya boleh kesan